Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Pertamanya, sama-sama kita rafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala limpahan kurnia, inayah izinnya. Hari ini dapat kita terus menikmati Ramadan. Mudah-mudahan kita terus memaknakan Ramadan dalam arti kata yang sebenar. Dan insya-Allah pada hari ini ana diberikan satu tanggungjawab untuk mengupas satu tajuk untuk slot tazkirah yang bertajuk bagaimana ingin istiqamah selepas Ramadan. Sebelum itu, apa khabar semua? Okey. Yang secara FB Live, mudah-mudahan semua okey. Yang berada di studio, mudah-mudahan semua okey. Untuk nak confirmkan semua okey, cuba tanya khabar orang bersebelahan. Apa khabar orang sebelah? Tanya okey ke tak? Okey ke hari ni? Okey. Okey, tajuk kita tadi bagaimana ingin istiqamah selepas Ramadan. Daripada tajuk ini, bagi saya ada dua keyword untuk kita kupas supaya menyampai kepada persoalan bagaimana. Biasa kalau peringkat universiti, soalan bagaimana ni antara level tinggi. Soalan yang biasa-biasa, apa, bila, di mana, tu. Kan? Siapa yang memimpin Portugis untuk menjajah Melaka? Siapa? Simple je. Alfonso de Albuquerque. Yang beza makhraj je lah. Albuquerque ke Albuquerque, pronunciation. Orang kita sibuk benda tu. Tapi jarang bincang bagaimana Melaka yang begitu hebat, ada hang tua, hang leki, hang likiu, hang jebat, pelbagai semua, tiba-tiba boleh macam tu je. Tak ada ke dia punya generasi pelapis? Yang tu jadi susah nak jawab. Boleh buat PhD kalau bagaimana. So tajuk ini pun boleh buat PhD juga kot. Okey. Cuma sebelum nak pergi kepada bagaimana, ada dua soalan besar. Istiqamah tu apa? Yang kedua, Ramadan tu apa? Barulah kita dapat jawapan bagaimana untuk istiqamah selepas Ramadan. Nombor satu, istiqamah. Boleh tak kalau yang dekat studio ni, kita buat aktiviti sikit boleh? Jangan serius sangat. Korang semua tak ada depan kamera. Aku seorang je. Okey. Dengan tangan, boleh tak gambarkan bagaimanakah istiqamah? Dalam bentuk graf. Contoh lah kan. Istiqamah tu macam ni ke, macam ni ke? Boleh tak? Sama-sama. Boleh? Ada gambaran? Sila buat. 1, 2, 3. Istiqamah. Tu dia. Siapa nakib kat sini? Rosak macam ni istiqamah macam ni. Sebab tu saya kata. Macam mana? Macam tu. Oh, lain macam. Tu macam tu. Macam-macam, nampak tak? Sebab tu nak kata penting untuk kita define sebelum kita pergi jauh. Nanti kan tak apa-apa kita faham istiqamah. Sekadar pakai tangan memang tak adil untuk tafsir. Tapi setidak-tidaknya di situ memberikan gambaran. Apakah itu istiqamah? Yang dekat dalam FB Live macam mana? Tunjukkan sikit tangan macam ni istiqamah. Yang dekat sini macam ni. Macam-macam, ada kata macam ni. Tapi secara umum, minta maaf, itulah jawapan yang kita buat kalau kita buat survey. Istiqamah biasa orang kata macam ni. Cuma, kalau saya melihat perkataan istiqamah, dia berbalik pada perkataan qama. Qama ni apa? Bangun, berdiri. Cuba rupa berdiri macam ni. Macam ni ke berdiri? Atau macam ni berdiri? Sebab minta maaf, mungkin sebab kita faham istiqamah dalam bahasa yang kita dah translate konsisten. Kita nampak itu dia punya range. Istiqamah kita macam tu, ada yang macam ni. Bagi saya ini tidak sangat-sangat menyampai maksud istiqamah. Tapi ini lowest level of istiqamah. Paling tidak gini. Maknanya lepas Ramadan kita nak bayangkan macam tu. Tak. Kalau saya faham istiqamah, dia mesti ada kaitan dengan lurus, tegak, sempurna. Cuma ada perkataan isti.
Ni kata indah bahasa Arab. Isti ni biasa merujuk kepada minta. Isti'lamat, counter pertanyaan. Kalau nak pergi haji, apa syarat dia? Istita'ah. Ada ikhtiar untuk mampu. Tapi kita translate bodoh dah, mampu. Aku tak mampu. Tak, istita'ah. Apa usaha kita supaya jadi mampu? Kalau ada kita pergi haji, aku tak mampu. Tak. Sebab tu dia punya perkataan istita'ah, manistata'a. Dia dah berusaha belum untuk jadi mampu? Kalau tak, Ustaz gaji saya ni sampai bila tak boleh pergi? Sebab tidak ada tak ada ikhtiar. Maka istiqamah, apa effort kita? Apa usaha kita untuk menegak? Untuk jadi terbaik? Untuk jadi sempurna? Sebab itu istiqamah dalam perjuangan, dia bukan macam tu je. Macam dia, minta maaf, bagi saya jawatan bukan kayu ukur. Jawatan, dia ni jadi YB, wah mulia. Tak, itu ujian untuk dia. Yang ni jadi YDP ke jadi Pesuruhjaya, bagi saya, kita di tarbiyah, itu bukan satu kemuliaan. Itu satu taklifan, burden, beban. Suruh ceramah ni mulia ke? Ujian. Kau cakap, kau buat tak? Kita orang dengar je. Ustaz cakap. Betulkan balik mindset. Sebab saya takut dalam dunia hari ini, dengan berkerajaan dan berbagai, seolah-olah jadi tu mesti mulia. Tak tentu. Itu ujian yang Allah bagi kepada dia. Kalau lulus, Masya Allah, jadi macam Nabi lah, berjaya. Dengan ujian-ujian tu, mudah-mudahan lebih dekat masuk syurga. Tapi kalau gagal, alamak elok itu pintu syurga dah dekat. Bila diberikan amanah, digagal, na'udzubillah, pintu neraka pula dekat. Sebab tu kena faham maksud itu. Maka istiqamah dalam perjuangan, bukan kata kita menaik-naik jadi jawatan. Tak tentu. Tapi bagaimana kita committed dengan perjuangan. Kita serius dengan perjuangan. Kita faham dengan perjuangan. Akhirnya, orang yang faham, senang kot insyaAllah. Kita tahu, syurga kot. Jadi ahli tukang susun selipar pun, kalau itu mendekat ke syurga, itu yang aku nak. Itu dapat redha Allah. Kalau dapat duduk dekat kubah Putrajaya pun, tapi kalau itu mendekatkan neraka, itu bukan. Sebab kita faham perjuangan. Akhirnya bukan jawatan. Jangan kecil hati tengok dia dapat besar, dia di jawatan itu ni. Tak. Kita syukur Alhamdulillah kawan kita. Orang yang faham agama duduk kat situ, faham perjuangan. Kita tak apa. Mudah-mudahan duduk kat mana, Allah nak bagi ke syurga. Sebab pintu syurga tak mesti berada di atas sana. Macam-macam pintu Allah boleh bagi. Akhirnya, ikhlas kot yang penting. Takut duduk kat sana, lupa diri, kita dah jadi lain dah. Jadi sombong ke, jadi riak ke, ujub. Kita tak tahu. So, mungkin ini ikut yang terbaik. Tapi kita buat kerja terbaik lah. Yang penting kita bagi khidmat terbaik untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu istiqamah, dia bukan macam ni. Ini lowest level. Paling tidak ginilah. Kita nak gini. Tapi yang terbaik begini. Baru nama istiqamah. Kita berusaha setegak mungkin. Menaik. Baru nama cemerlang. Orang nampak. Perkataan kedua, Ramadan. Yang ni mungkin panjang sikit. Kita pun dah berada ke ujung. Saya ambil kesempatan untuk menikmati Ramadan dalam bentuk muhasabah. Boleh tak ni? Kalau tak boleh, macam mana? Kasih boleh jugalah. Okey, sekarang Ramadan. Minta maaf kalau nak tanya. Boleh buat satu lagi aktiviti? Ustaz ni banyak aktiviti lah. Tengah-tengah hari ni, faham-faham lah kan? Okey, bila sebut Ramadan. Okey. Orang kita bila sebut bulan Ramadan, dia sangat sinonim dengan bulan apa? Raya. Raya terus. Ganas betul. Bulan Ramadan, bulan puasa. Kan? Jumhur ulama sepakat di sini. Kan? Studio mengatakan bulan Ramadan, bulan puasa. Salah ke? Tak salah. Cuma saya khawatir. Macam tadilah. Kita berpegang kuat sangat dengan persepsi. Cuba bayangkan seorang anak yang tak dengar benda lain, yang dia faham bulan Ramadan, bulan puasa. Dia akan kekal istiqamah sampai tua, bulan Ramadan, bulan puasa. Dia tak nampak Lailatul Qadar. Dia tak nampak tarawih. Dia tak nampak zakat. Kalau dah terlalu tebal pemikiran, bulan Ramadan, bulan puasa. Sebab itu minta maaf, jom kita buat aktiviti boleh? Keluarkan jari, telunjuk. Kali ni tak boleh buat graf. Tapi tunjuk saja. Kan? Musim kuis tunjuk-tunjuk apa bagai. Tekan-tekan je sekarang, musim kuis tekan-tekan. Bila datang Ramadan, anggota mana yang paling terasa dalam tubuh badan kita? Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Lebih-lebih lagi tengah-tengah hari macam ni kan. Cuba tunjuk sama-sama. Anggota masing-masing. Jangan tunjuk anggota orang lain. Anggota masing-masing. Anggota mana yang paling terasa bila datang Ramadan? 1, 2, 3. Macam-macam jawapan ada tu.
Oh, yang perempuan mata Kenapa yang mata? Allah, jangan ngantuk. Yang laki kat sini. Kenapa Ustaz rokok. Allahu Akbar. Ganas macam-macam ujian Allah bagi kan. Sebab tu minta maaf Biasa yang jawapan ini lain, memang kat sini memang lain macam sikit jawapan dia. Secara umum 80, 70, paling kurang 70%. Bila saya tunjuk, semua tunjuk kat sini. Kat sini nampak ada 10% je dapat. Tunjuk kat sini. Sebab disebut bulan Ramadan bulan puasa. Bila puasa dia rasa lapar. Sebab tu orang kita bila masuk Ramadan yang paling dirisau, bazar Ramadan buka tak? Sebab dia rasa itu kerisauannya. Ataupun paling tidak, kita nak buka apa petang ni? Sahur apa? More apa? Sebab dia nampak macam seolah-olah Ramadan tu puasa, ui mati kot tak makan. Maka dia punya fikir pula, nak istiqamah, macam mana untuk kekal tak makan? Dah lari dekat situ konsep. Walhal bila kita tengok apa Allah cakap. Bukan apa Dari satu segi anda tengok cabaran kita hari ini, kita berada di zaman yang terlalu banyak maklumat. Yang kita tak dapat nak saring kadang-kadang. Akhirnya sampai kat kita pun tidak ada satu filter. Betul ke tak ni? Yang mana minta maaf, secara umum orang faham, itulah yang membentuk persepsi. Ramadan, puasa. Saya bagi contoh, nampak ada budak-budak kecil kat sini kan. Anak pergi sekolah. Apa tujuan anak pergi sekolah? Belajar. Apa tujuan dia belajar? Ayat semua skema lah tiba-tiba. Padahal hari-hari mak bapak pergi, ingat darjah 6 nak kena straight A. Belajarlah sangat kan. SPM pun nak straight A. Masuk universiti pun nak 4 flat. Maka cuba bayangkan anak itu membesar A. Cuba bayangkan dia nampak A terlalu besar. Tiba-tiba demi nak berjaya, nak kasih mak bapak aku B, aku tiru pun tak apa. Jadi dapat A. Yang tu akhirnya esok kerja pun dia menipu je. Sebab nak A, nak terbaik. Tapi dia terlupa benda yang lebih besar daripada tu. Kita nak cari ilmu. Ilmu tu luas. Ilmu hormat guru. Masuk kerja, dia dapat hormat dia punya bos, dia punya senior. Ataupun dia jadi bos, tapi dia punya staff muda-muda. Dia masih belajar hormat orang tua. Bukan kata, engkau gaji sikit, aku gaji sikit, kau dengar cakap aku. Gaji kau aku yang bayar. Tak, dengan adab dia belajar. Akhlak. Yang paling kita takut belajar tinggi-tinggi, paling besar hilang. Apa dia? Allah. Belajar tinggi-tinggi, suka hati aku lah, aku nak zina ke, aku nak liwat. Itu dosa aku, kau sibuk apa? Aku nak murtad pun hak aku lah. Sayangnya, kalau dia pergi, ngaji tinggi-tinggi, sekadar nak yang itu. Sebab tu kita takut. Dan itulah yang anak-anak muda ni tengok benda berlaku keliling. Tengok, alah, orang baik-baik miskin. Tengok yang kafir kaya. Baik jadi kafir. Na'udzubillah. Sebab tu bagi saya nak kenal Ramadan, jangan tengok apa orang buat semata-mata. Tapi tengok apa Allah kata. Dan menarik pula tuan-tuan, sahabat-sahabat, bila nak sebut tentang puasa dan Ramadan, subhanallah. Special berbandingan kefarduan yang lain. Ini nak kekal istiqamah tadi tu. Rupa-rupanya, bila sebut tentang puasa dan Ramadan, Allah seperti kumpulkan pada satu gugusan ayat-ayat Ramadan. Maksudnya apa? Semayang. Depan ada, belakang surah Al-Baqarah, atas bawah, macam-macam. Sepah. Surah lain, juzuk lain. Tapi disebut tentang puasa dan Ramadan, sepertinya terkumpul pada suratul Baqarah, ayat 183 hingga 187. 5 ayat lebih kurang. Dan menarik nak kenal Ramadan, ada 2 ayat. 183 dan 187. 183 dan 185, sorry. 183, foundation. Sebab kita kata nak kekalkan istiqamah macam mana? Jom kita tengok. Puasa ni nak apa sebenarnya? Macam tadi dah. Mak, Alhamdulillah saya dapat masuk Universiti Al-Azhar. Saya dapat pergi kat Jordan, pergi Madinah, pergi Oxford, pergi Cambridge. Kenapa? Inilah matlamat dan tujuan hidup saya. Betul ke matlamat pergi universiti? Pergi universiti sekadar satu proses. Dapat PhD, Alhamdulillah kejayaan. Tapi masih proses. Takut tak balik-balik PhD, semua orang tak betul. Aku seorang betul. Balik-balik agama, ustaz-ustaz ni semua ketinggalan zaman. Boleh tak berlaku? Silap-silap dibawa agama lain. Na'udzubillah. Sebab tu pergi mana, belajar mana, still proses.
Sebab tu bagi Ana nak terjemahkan 183 yang Ana yakin ramai ustaz dah kupas. Cuma Ana cuba kupas dalam bentuk formula. Ya ayyuhallazina amanu. Ambil keyword yang pertama, amanu. Apa maksud amanu? Iman. Okey, keyword pertama ambil simple, iman. Kutiba alaikumusiyam. Siam ni apa? Keyword yang kedua, puasa. Supaya kita nampak apa tujuan puasa, supaya kita boleh bawa benda ni lepas Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Taqwa. Keyword yang ketiga. Saya bagi bentuk formula supaya mudah faham. Daripada tiga perkataan ni, apa dia tiga perkataan? Yang pertama apa tadi? Iman. Kedua, puasa. Tiga, pakai satu lagi formula ataupun kita panggil model ataupun sistem, IPO. I, input. P, proses. O, output. Maka bila nak kenal Ramadan, ayat 183 ajar benda yang paling penting untuk menjana proses puasa yang sempurna, iman dulu paling penting. Setakat nak lapar, orang bukan Islam pun puasa. Kami di Bangi, MP, DAP. Ong Kiam Ming. Memang dululah, memang tiap-tiap hari puasa. Dan kita pun sama-sama Islam, kita puasa. Cuma apa yang membezakan tahap puasa kita? Iman yang membezakan. Semua lapar. Tapi adakah tahap puasa itu berbeza mengikut tahap siapa paling lapar? Siapa paling kuat makan, kali dia makan, aku paling banyak pahala ni. Jadi memang tak makan, tak banyak pahala, dia memang lapar sentiasa. Dia diet manjang kan. Itu bukan kayu ukur. Ana buktikan. Cuba sahabat-sahabat renung dalam bulan Ramadan, apa peristiwa-peristiwa besar berlaku di bulan Ramadan. Banyak. Kita ambil sikit je, satu, dua tu. Satu apa dia? Perang Badar. Perang Badar ni perang fizikal ke? Ya, perang fizikal. Tetapi yang lebih menonjol adalah peperangan spiritual. Nabi di peringkat awal memang nak pergi perang ke? Nabi nak jumpa siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan ni dia bawa barang dagangan dia daripada Mekah. Ingat, Nabi pun orang Mekah. Dan biasakan baca surah Li'ila fi Quraisy. Nabi pun sama-sama orang-orang Arab Quraisy. Ila fi mrihlatash syita'i was-saif. Allahu Akbar. Allah dah cerita dah formulanya apa. Orang Arab Quraisy musim sejuk dia akan bawa barang dagangan pergi ke Yaman kat selatan. Itu syita'. Saif, musim panas. Musim panas dia bawa barang dagangan ke Syam. Perasan tak kat situ cantik kalau nak kupas. Nabi, orang Arab, dia bawa barang dagangan bisnes bukan matlamat. Bisnes sekadar alat. Di sebalik bawa bisnes yang berkembang Islam. Hari ini orang pergi matlamat nak kaya, Islam tak tahu kat mana dia bawa. Sebab tu secara nak kasih nampak faham, bila barang dagangan bawa sampai ke Yaman, Islam sampai ke Yaman. Bila Islam sampai ke Yaman, Yaman kan dah paling selatan. Yang tu Islam sampai ke India. Sampai ke Melaka. Melaka copy paste. Kan Melaka terkenal sebagai perdagangannya pelabuhan. Copy paste je. Maka Melaka pula menjadi titik tengah untuk perdagangan India dan China. Maka Islam sampai ke China. Ada pun yang bawa musim dagangan, musim panas bawa ke Syam. Syam ni kalau zaman sekarang, Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Belah-belah ni negara Mediterranean. Dan kita tahu ada laut Mediterranean. Daripada situ barang dagangan sampai, Islam sampai. Bila Islam sampai situ, Islam sampai ke Spain. Dan Allah pilih Mekah tengah-tengah, center of the world. Utara selatan dia tengah. Timur barat dia tengah. Islam sampai habis. Tapi kebijaksanaannya datang bukan dakwah kosong. Tapi alatnya perdagangan, bisnes. Sebab tu mudah-mudahan orang Islam faham. Politik bukan matlamat. Alat je. Kita bukan kata akidah kita mesti jadi Perdana Menteri. Tengok Tok Guru Presiden tak ada pun sebut cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tak ada. Tapi yang penting Islam tu sampai. Islam sampai Putrajaya kita doakan. Islam sampai dekat parlimen kita doakan. Tapi semua tu alat. Matlamat itu lebih besar daripada itu. Tapi perasaan tak orang mau kan macam kita tak ada kerja lain. Politik. Dan lebih malang kalau di kalangan ahli kita pun politik. Sampai tak nampak agama kat mana bila berpolitik. Sedangkan yang kita nak buat agama. Sebab tu nak katanya, Nabi tahu musim sejuk ke mana, musim panas ke mana. Ini tahun kedua hijrah, bulan Ramadan. Ramadan ni musim panas.
Maka Nabi tahu timing dia orang pergi. Tiba-tiba Abu Sufyan bawa barang dagangan, kalau istilah kita lah kan. Kan Nabi tinggalkan barang-barang dia dengan sahabat-sahabat dekat Mekah masa hijrah. Ibaratnya Abu Sufyan bawa, tu motor aku tu. Dia bawa nak pergi jual. Sahabat-sahabat, lah itu aku punya rumah dia angkat. Contohlah nak gambarkan bahawa Wang Hajar ni bakal lain sungguh ni. So Nabi tahu masa mana nak balik, lalu mana. Sebab Nabi pun orang Mekah. So that's why Nabi punya intention nak sekat. Nak tanya macam mana aku punya barang-barang ni, kau dah jual ke apa benda bagai. Ringkasnya Allah tak izinkan. Allahu Akbar. Kenapa? Cuba bayangkan dapat dan dapat balik. Akan tersebar seluruh dunia. Inilah kerja kerajaan Islam, kerja nak duit. Politik harta. Allah tak izinkan. Lepas Abu Sufyan. Cuma pandai Abu Sufyan, dia hantar satu utusan nama Dhamdham. Dhamdham ni Allah, ni bercakap dengan orang wartawan apa, hati-hati. Jangan jadi watak Dhamdham. Lebih sudu daripada kuah. Jenis exaggerate. Dia pergi, utusan ni untuk sampaikan berita. Nak kena serang apa? Dia pergi, kalau ikut riwayat, dia sampai kat Mekah dalam keadaan kena kelar, kena darah, baju koyak, terbaliklah apa bagai. Katanya pula ada yang kuda dia potong telinga lah apa bagai. Cuba bayangkan apa perasaan orang Mekah, kawan kita pergi berdagang dekat Syam, balik macam ni. Ini pergi berdagang ke pergi perang? Inilah Muhammad punya kerja. Apa perasaan orang Mekah masa tu? Ini bahaya media. Kalau tidak amanah. Menambah-nambah cerita. Tajuk lain, isi lain. Na'udzubillah. Ingat, kita bawa Islam. Jangan buat macam orang lain. Jangan terus menghalalkan atas nama politik. Hati-hati. Cermat benda-benda macam ni. Jangan ikut. Na'udzubillah. Sebab itu yang berlaku sampai 1000 bangkit. Bila datang, yang tu yang Abu Sufyan dah tahu dah. Tak payah, dah selesai dah, tak ada apa-apa dah. Lepas memang tak ada apa-apa. Abu Jahal, apa barang dah siap-siap tiba-tiba nak patah balik. Mana ada gear reverse, terus serang. Tu yang 1000 tu, by hook or by crook, kita kena belasah kau Muhammad. Tu yang berlaku perang Badar. Cuma sahabat-sahabat, umat Islam berapa ramai? 313. Nak lawan 1000. 1000 tu cukup kelengkapan. Yang ni, kalau pergi main bola tu tak bawa boot lah. Nak lawan 3, nak lawan, Tapi menang tak? Nombor 1 macam mana boleh menang? Iman. Dia bukan sangat pasal pedang siapa besar, tak. Imanlah yang memberi kekuatan. Sebab tu, kalau ingat kisah Nabi lahir tahun apa? Tanya anak kecil. Nabi lahir tahun apa? Tahun gajah. Nabi lahir tahun gajah. Kenapa dipanggil tahun gajah? Sebab tentera Abraha kan? Nak robohkan Kaabah apa semua kan? Menang tak tentera bergajah? Menang. Kaabah tak roboh. Siapa yang kalahkan tentera bergajah? Burung ababil. Burung ababil tu besar mana? Burung ababil. Besar Garuda? Kecil je. Tapi Allah nak ajar. Yang menang ababil. Tapi tahun tu panggil tahun? Kan pelik, patut panggil tahun ababil. Nampak tak kat situ? Tahun ini adalah tahun Liverpool. Apa perasaan orang Liverpool? Wang ajar ni kutuk aku. Nampak sah-sah Manchester City kan? Orang tak kata yang kalah. Tapi kenapa sampai hari ini kita sebut tahun itu tahun gajah? Sebab pelik, gajah yang besar kalah dengan burung ababil kecil. Ingat, besar macam mana kuasa, lawan Allah. Allah hantar burung ababil kecil je, kalah dah. Jaga agama Allah. Jaga nama Allah. Jangan takut. Iman tu paling penting. Maka terbukti. Perang ini pun dengan iman Allah bantu. Biarlah datang kuasa bersama mana. Kalau kita bersama Allah dan kita yakin kita betul, insya-Allah Allah bantu. Dan ingat, bantu bukan main pimpang-pimpang. Allah turunkan malaikat. Iman cerita perang Badar. Bukan sangat-sangat fizikal. Sebab tu puasa bukan fizikal. Sangat spiritual. Yang ni yang kita nak kekalkan, nak istiqamah. Bukannya, aku dapat kurang 5 kilogram, ya Allah. Nak istiqamah nak 5 kilogram ni. Bukan itu. Tapi kadang-kadang kita nampak yang itu. Sebab dia nampak fizikal sangat. Tak. Islam bukan sangat-sangat material ataupun fizikal. Tapi sangat spiritual. Peristiwa kedua. Apa lagi peristiwa besar? 17 Ramadan juga. Nuzul Al-Quran. Allahu Akbar. Ini bagi anda lagi lah spiritual. Quran ada berapa ribu ayat? 6,236. 6236. Soalan anda. Daripada 6,000 lebih ayat, ayat perintah berapa ratus je?
Ada tak satu ayat yang Nabi tak boleh buat? Semua ayat Nabi boleh buat. Suruh kahwin, Nabi kahwin. Suruh perang, Nabi perang. Suruh bunuh, Nabi boleh bunuh. Tinggal arak, tinggal arak. Tapi kalau anda punya bacaan, ada satu ayat, satu perintah yang Nabi tak boleh buat sampai sudah. Bukan ayat ke-100, bukan ayat ke-1000. Ayat pertama. Ayat pertama apa dia? Ayat pertama yang turun kepada Nabi. Iqra. Apa maksud Iqra? Nabi boleh tak baca. Tapi itulah ayat pertama. Kalau nak pakai logik kita, ayat pertama kot. Hari pertama masuk kerja. Takkan nak susah-susah. Takkan nak suruh interview tok guru apa kan? Hari pertama, teman-teman dulu. Logik kita macam tu. Bawalah kisah-kisah bedtime stories. Kisah Nabi Adam ke, kisah Nabi Yusuf. Tak, ayat pertama, Iqra. Kena faham situasi. Nabi 40 tahun dah hidup. Orang sayang, orang puji apa. Tapi sebagai manusia, sebagai pemimpin, Nabi terasa, ini bukan kehidupan dengan bergaduh, bermusuh, berbenci, berbunuh. Ini bukan cara hidup. Nabi cari jawapan. Yang tu Nabi naik Gua Hira turun. Sepertinya Nabi punya naluri fitrah, jawapan ada kat atas ni, kat mana. Dia naik turun. Siapa pernah naik Gua Hira, kecil je tempat dia. Seorang dua je boleh masuk. Tapi dekat depan tu macam ada lubang sikit. Lubang tu tingkap lah lebih kurang, boleh nampak Kaabah. Kalau bahasa Ana, macam satu retreat. Retreat kan kita keluar sekejap. Tak duduk kat sini, pergi ke tempat lain. Tapi kita fokus perbincangan tentang masalah kita. Nabi macam tengok masalah dia. Apa nak buat ni? Kenapalah Mekah lah macam ni? Tapi dia dekat luar, kat atas. Masa itulah dia naik turun. Allah turunkan malaikat Jibril. Peluk, Iqra. Apa maksud Iqra? Baca. Bukan ayat penyata, ayat perintah. Sangat menguji iman. Ayat pertama dah perintah. Suruh dah. Padahal ayat tu nak angkat Nabi. Tak, nak angkat macam ni. Kau boleh dengar tak cakap Allah? Apa Nabi jawab bila malaikat Jibril peluk kata Iqra? Nabi jawab, ma ana biqari'in. Aku tak boleh baca. Nabi tipu ke? Nabi jujur. Nabi spontan. Tapi kalau guna bahasa sedikit nakal, Nabi jawab pakai logik. Mana aku boleh baca? Minta maaf, setakat situasi tadi tu, Nabi taat tak perintah Allah. Allah suruh baca. Nabi baca tak? Nabi tak ikut lagi. Nabi masih pakai logik. Mana boleh baca? Nabi tak tipu, tapi Nabi jujur. Aku mana boleh baca? Peluk lagi. Baca. Betul aku tak boleh baca. Mak Nabi qari. Sebab tu sahabat-sahabat, kalau ada orang yang tak faham apa yang kita nak bawa, apa Islam nak bawa, apa pas nak bawa, jangan terus marah. Mungkin kita tak memahami apa yang dia faham. Ada miscommunication. Aku tak boleh. Dia belum faham mungkin. Dalam konteks Nabi, jujur aku tak boleh. Buat 2 kali. Kali ketiga, jangan buat produk yang sama. Dia akan dapat result yang sama. Panjang sikit. Bahasa mudah, kena ada penerangan. Kena ada penjelasan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai ayat ke-5. Maksudnya apa? Baca. Dengan nama Tuhan kamu. Yang menciptakan. Kalau bahasa nakal sikit lah. Bahasa nakal sikit. Muhammad. Yang kau tak baca ni. Allah. Dia yang jadikan kau tak baca. Ingat, dia yang bukan Allah tak tahulah kau tak baca. Allah yang jadikan kau tak baca. Tapi sekarang Allah suruh. Kalau bahasa mudah, nombor 1 ya, Islam tertegak dengan ilmu. Kena baca. Bukan dengan ceramah je. Kena membaca. Baca Quran, baca semua benda baca. Cuma ingat, baca jangan pakai nama kita. Bacalah dengan nama Allah. Jangan pakai logik kita. Bacalah dengan nama Allah. Ustaz ceramah. Ceramah tak payah pakai nama ustaz. Jangan ada niat aku ceramah supaya orang kenal aku. Ceramahlah dengan nama Allah. Yang kau risau, kalau habis ceramah orang tak kenal Allah. Orang tak ada tambah sayang ke Allah. Risau kalau orang sayang kat engkau. Tapi orang tak sayang ke Allah. Besarkan nama Allah. Kalau nak pakai nama sendiri, aku mana boleh ceramah, ini pula FB Live satu Malaysia aku dengar, takutnya aku. Tak boleh. Tapi buat dengan nama Allah, buat je lah. Yang ya Allah redha apa yang aku buat. Nak aku pakai nama sendiri tak malu. Tak pegang jawatan ni, aku mana boleh, tak logik. Tapi beri kekuatan pakai nama Allah. Demi Allah kita buat. Buat dengan nama Allah. InsyaAllah Allah bantu. Sepertinya itulah yang pertama yang pecahkan mental block Nabi. Jangan pakai logik engkau Muhammad. Dalam Islam ada logik.
But still there is something beyond logic nama dia iman. Ini bezakan orang Islam dengan bukan Islam. Puasa bang. Wih, mati aku puasa, aku tak boleh puasa. Kita terus pakai logik. Soalan mudah sikit. Apa kata sahabat-sahabat, kita umat Islam, kita bersatu? Boleh tak? Macam tak boleh je Ustaz. Makin berpecah ada. Tengok parti-parti tu, oi berpecah. Silap-silap. Pas sama pas berpecah ni. Kalau pakai logik. Kalau siapa suruh? Ustaz Nusi. Pegang. Yang suruh bersatu bukan pimpinan parti pun. Allah yang suruh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa effort kita untuk bersatu? Oh ya Allah, Allah yang suruh. Aku lupa. Aku ingatkan politik yang suruh. Tak, Allah yang suruh. Apa parti sekalipun, Allah yang suruh. Oh, aku punya effort, at least aku nak satukan adik-beradik aku. Mulakan juga apa yang kita boleh. Bolehlah adik-beradik, sepupu sepapat pula. Taman pula. Usrah kita satukan balik ke apa benda. Satukan. Buat apa yang kita boleh dulu. Jangan pergi yang tak boleh. Tapi orang kita terus, mana boleh. Dia terus end result dia nampak. Effort belum nampak lagi. Sebab tu kena ada usaha dulu. Sebab tu bagi Ana, 2 peristiwa sudah cukup untuk mengingatkan kita. Iman sebenarnya yang paling penting. Sebab tu iman, inilah pemangkin. Ana bagi contoh kenapa iman penting. Nak pergi pada proses puasa. Pagi tadi semua puasa, pagi tadi sahur tak? Dia jawab sahur ni, bagi Ana bergantung pada iman. Setengah orang sahur, relax lah ustaz, macam budak-budak je nak sahur. Tak mati puasa tak sahur. Sebab dia masih nampak sahur fizikal. Sahur untuk takut lapar. Tapi bagi orang yang ada iman, bukan soal lapar tak lapar. Nabi yang suruh. Sunat je kot. Ya sunat tapi Nabi buat. Tasahharu. Fa inna fi sahuri barakah. Nabi kata berkat. Aku yakin. Aku tak nampak. Tapi berkat ni lah benda yang spiritual. Lah bila dah bangun sahur tu, makan 2-3 suap, baru pukul 5 suku. Takkan nak tidur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia istighfar. Dia beriman dengan ayat Allah. Waktu tu paling cantik beristighfar. Semayang pula. Dah halang-halang, semayang subuh berjemaah terus. Baca Quran pula sempat. Itu nama berkat. Bertambah. Itu yang kita cari. Yang akhirnya, sahur pun apatah lagi puasa. Orang yang ada iman, rugilah setakat tidur, rugilah buat saja. Buat segala benda untuk mengisi pahala puasa. Akhirnya kita buat semua benda. Sibuk akhirnya. Sebab tu Nabi paling sibuk Ramadan. Dan dia nampak siang dan malam. Orang yang tak nampak, dia nampak siang aja. Malam dia rehat. Sebab dia tak nampak. Walhal yang mahal tu malam. Siang tu puasa saja. So iman yang akan membezakan proses puasa. Sebab tu bila sebut tentang hadis tentang puasa, macam Nabi sebut, nombor 1 yang paling masyhur, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Siapa berpuasa dengan penuh iman dan pengharapan Allah ampunkan dosa lama. Jangan lupa satu lagi hadis, Nabi kata, man qama. Siapa yang membangunkan malam dengan penuh iman, Allah ampunkan. Makna kata siang malam Ramadan 24 jam. Outcome dia takwa. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita kenal, kita akan nampak rupanya yang kita nak istiqamah bukan puasa. Yang kita nak istiqamah, takwa. Sebab tu kalau cakap yang kat sini, datang maghrib habis dah. Dan sayangnya kalau datang maghrib, Allahu Akbar. Orang lain cek tamar, Allahumma lakasum tu dia, cari rokok, Allahumma lakasum tu. Kacau. Tapi kalau takwa dia bukan setakat maghrib. Isyak ke, subuh ke, 24 jam sehari takwa kena jaga. Sama juga. Yang pasal kat sini, datang 1 Syawal habis. Tapi kalau takwa, tak sempat. Jumaat depan, raya kedua dah. Ittaqullah. Tiap-tiap hari kita kena takwa sepanjang tahun. Yang tu yang kita nak istiqamah. Sebab tu akhirnya kita faham. Okey, bulan Ramadan ni kita generate betul-betul iman kasih amal. Dan perasakan ayat Quran, mesti ada innal ladzina amanu. Sambungan dia apa? Mesti wa amilus solihat. Perasan tak? Iman, sekarang ni prosesnya apa? Puasa. Puasa itulah amal. Dan biasanya bila ada iman, ada amal, mesti ada upgrade something. Masuk syurga. Pasal ni, takwa. Dia dua ni. Bila ada iman, ada amal. Baru naik. So maknanya, benda yang kita nak cuba generate istiqamah ni adalah iman kita tambah dengan amal-amal tambah. Akhirnya takwa yang kita nak kekal sepanjang tahun. Apa khabar semua? Cuba tanya orang sebelah, faham tak setakat ni? Boleh Okey. Kedua,
ayat 185 yang anda sebut tadi. 185 ayat yang juga masyhur, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran ila akhir. Ringkaskan. Apa maksud syahru? Bulan. Bulan yang kat atas tu ke? Sudah confused. Nampak tak kita punya terjemahan? Main belasah je. Bulan yang kat atas namanya qamar. Qamarul, qamariyah. Tu, bulan. Kalau anak bulan namanya hilal. Ada hilal. Apa kan? Tu hilal. Kalau bulan mengambang penuh, namanya badar. Tala'al badru. Tu badar. Ni syahr. Syahr bukan yang kat atas. Kalau bahasa Melayu, semua tu bulan. Bahasa Inggeris yang kat atas tu nama dia moon. Yang ni namanya month. The month of Ramadan. Okey. Tuan-tuan perasan tak? Tengok hebat tak hebat Al-Quran. Syahr ni bulan. Nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, setahun ada berapa bulan? 12. Siapa yang jadikan setahun 12 bulan? Ustaz tak pernah fikir pula. Neil Armstrong? Yuri Gagarin? Allah yang jadikan setahun tu 12 bulan. Dan tak ada siapa boleh tambah, tak boleh kurang. Hebat Allah, cantik. Dan perasan tak? Dalam Quran, kalau buka daripada depan, Al-Fatihah sampai An-Nas, semua akan jumpa 12 kali perkataan syahr. Allahu Akbar. Dia tak campur perkataan syahrain. Itu lain. Ashhur lain. Syuhur lain. Ini perkataan syahr. Singular. 12 kali. Allahu Akbar. Perasan tak? Inilah kali pertama perkataan syahr muncul dalam Al-Quran. Maknanya Al-Fatihah tak ada. Al-Baqarah sampai 184 tak ada. Ini 185 bermula dengan perkataan syahru. Dan menariknya, syahru ini terus dipasangkan dengan Ramadan. Terus Ramadan. Syahru Ramadan. Kali pertama terus syahru Ramadan. Maka keluar syahru kedua, syahru ketiga, syahru keempat. Tahu tak? Kat mana syahru yang terakhir keluar? Semua hafal. Jangan kata tak hafal. Cuma perasan tak perasan je. Kat belakang mesti yang ke-12. Yang kat 12 ni mesti juzuk ammah. Surah lazim. Adik tu pun hafal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi. Hafal pun. Ni. Nampak tak nampak? Perasan tak perasan? Yang ke-12 cakap tentang malam 1000 bulan. Allahu Akbar. Dia punya kalam. Kalamullah. Perfect. 12. Satu malam lebih besar daripada 1000 bulan. Allahu Akbar. Bulan yang kat atas tu. Bulan, sebab tu 83-84 tahun dia punya duration. Cerita tentang Lailatul Qadar yang berlaku bulan Ramadan. Nak tambah lagi. Berapa kali muncul perkataan syahr? 12. Perasan tak? Dalam kisah-kisah Rasul, ada tak seorang Rasul yang ada 12 adik-beradik dalam Quran? Nabi apa? Nabi Yusuf. Buka Quran, surah Nabi Yusuf, surah yang ke-12. Juzuk yang ke-12. Nanti kata ustaz ni apa ni, Syiah ke apa, dah 12-12 lah ni. Tak ada kena-mengena benda-benda tu. Allahu Akbar. Subhanallah, kita tak tahu lah. Nak cakap kebetulan ke apa, nak tak berani lah. Cuma perasan tak? Daripada 12 adik-beradik Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. 12 adik-beradik ni. Siapa nama adik-beradik Nabi Yusuf yang ada dalam Quran selain Nabi Yusuf? Tak ada. Bunyamin ke apa tu bukan dalam Quran. Ambil kat tempat lain. Tapi dalam Quran, Yusuf saja ada. Sekarang anda nak tanya. Dalam Quran, dalam Islam ada 12 bulan. Ada tak nama bulan-bulan lain dalam Al-Quran selain daripada Ramadan? Ada. Syawal. Zulqa'idah. Rabi'ul Awal. Kita kan sambut bulan-bulan ni kan. Rejab. Tak ada sebut pun. Bukan kata tak ada. Dalam Quran tak sebut. Jangan silap faham. Yang sebut Ramadan. Yang ni anda punya perasaan macam, subhanallah cantiknya Nabi Yusuf. Tak pandang dah yang lain. Siap terpotong jari apa bagai kan. Cantik sangat Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf lalu ni, tutup dah kita studio ni. Tak pandang dah aku cakap masuk seorang. Contoh. Kalau anda punya gambaran, datang Ramadan, kita dah tak pandang dah. Tadi awal-awal dah sebut Syawal dah, nampak gaya. Ni gambaran bagi anda lah, kita kenal. Oh, Kelantan kata kenal barang. Oh, ini Ramadan kot, kita tak pandang benda lain dah. Rugi ni, dia datang tetamu yang sangat luar biasa ni. Yang tu yang bagi anda,
Kalau kena Ramadan, tak pandang dah benda lain. Sebab tu syahrul Ramadan. Nak tanyalah sini. Kita dah berapa kali jumpa Ramadan ke? Ada yang berpuluh kali dah jumpa Ramadan. Apa maksud Ramadan? Yang nak istiqomah sangat tu. Ha. Ramad ni panas. Bahasa Arab bila ada alif nun sangat. Rahman. Rahmat Allah sangat luas. Muslim, non-Muslim semua dapat. Kafir ke, orang tak sembahyang semua dapat rahmat Allah. Itu Rahman. Ghufran, pengampunan sangat luas. Ramadan, panas sangat-sangat. Tanya soalan. Kalaulah dekat KL ni panas, kita minta apa turun? Hujan kan? Itulah logik kita. Tapi Allah ajar, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Kalau panas, pakailah Quran. Ekonomi panas, cukup-cukuplah sistem kapitalis yang menipu, yang jahat tu. Pakai sistem Islam. Masalah sosial panas, LGBT lah, judi lah, macam-macam. Pakailah Al-Quran. Cukup-cukuplah pakai sistem lain. Politik panas, pakailah Al-Quran. Politik Islam, politik Al-Quran bukan politik perpecahan. Politik Islam tengok Nabi. Nabi macam mana jadi pemimpin? Dia boleh satukan Muhajirin dengan Ansar. Seorang yang ni geng-geng Mekah, ni geng Madinah boleh bersatu dengan nama Allah. Bukan dengan nama Nabi. Bukan dengan nama Arab. Tak. Dengan nama Allah. Aus, Khazraj, beratus, 120 tahun lebih kurang bergaduh. Boleh bersatu dengan nama Allah. Bukan dengan nama kita. Bukan nama manusia. Yang ni kadang-kadang kita tengok politik hari ni, politik sibuk cari followers. Cari likers. Begitu kuat. Anda doakan dan cuba sangka baik, mudah-mudahan semua yang sibuk cari followers dan likers, dia punya end in mind, semua tu akan jadi followers of Allah. Jadi likers of Allah. Dan sebenarnya lebih mudah cari followers Allah, jadi followers kita. Sebab kita ni memang banyak tak kena, banyak orang tak suka. Tapi ajak orang kenal Allah. Kenal Allah, itu lebih mudah. Kita cari manusia. Kita cari sokongan manusia. Kita patutnya cari bantuan Allah. InsyaAllah, orang akan pergi ke Allah. Tapi kalau terlebih sangat, kita pun dah macam sosialis, kacau. Sebab tu kalau kata bab puasa, dia proses. Iman yang kita nak, outcome yang kita nak ialah taqwa. Cuba tengok ayat Syahrul Ramadan. Quran kenapa kita nak? Dia jadi huda, petunjuk. Petunjuk. Cuba bayangkan kita ada smartphone. Daripada Putrajaya nak datang ke sini. Tak tahu kat mana, tak pernah sampai aku ni. Tapi Maps ada. Waze ada. Tak apalah, aku gamble je datang sendiri. Agak-agak sampai tak? Siap-siap sesat dulu apa. Minta maaf, kita macam tu juga hidup atas muka bumi. Dah tunggu 60 baru nak jumpa jalan pulang. Dah habis, dah sesat. Dah try itu, dah try ni. Allah nak ampun, cari ampun balik. Lambat. Alangkah indah generasi yang akan datang ni kita bentuk. Jangan sempat sesat kalau boleh. Kalau boleh. Daripada awal dah pakai dah. Ni petunjuk Allah dah bagi, Quran. Istilahnya kalau kita dah download apps, tak pakai, buat berat handphone je. Quran Allah bagi, ya Allah bersepah. Tapi kita tak pakai, sekarang gantung. Buat sepah je. Bukan kata tak bagus gantung, jangan silap faham. Gantunglah, tak apa. Tapi itu bukan tujuan Quran diturunkan. Dan perasan tak, bila Allah kata, unzila fihil Quran, maknanya Quran tu ke atas. Cuba bayangkan orang Islam pakai yang benda atas. Gapai benda yang tinggi. Naik tinggi. Orang Islam akan naik. Yang ini membezakan Islam dengan yang bukan Islam. Sebab bukan Islam masih pakai Karl Marx. Pakai pemikiran-pemikiran manusia. Logik-logik manusia. Kita tak. Kita manusia kita pakai juga sebab kita manusia. Tapi kita pakai yang atas lagi. Kita pakai kalamullah. Tinggi kita. Baru jadi khairul ummah. Ummah terbaik. Ummah yang tinggi. Sebab level kita level kayangan. Bukan kayangan tu nak mewah nak kita. Tak. Pakai kalamullah. Pakai agama Allah, bukan agama manusia. Bukan pemikiran manusia. Pakai kalamullah. Agama Allah. Sebab tu hujung ayat tentang Syahrul Ramadan, la'allakum tashkurun. Syukur ada Ramadan untuk kita polish balik diri kita. Syukur ada Ramadan ada Quran. Syukur ada Ramadan ada zakat. Syukur ada Ramadan ada semua ibadat, bukan hanya puasa. Benda inilah yang kita nak bawa lepas Ramadan. Sebab itu soalan tadi bagaimana? Bagi saya jawapan dia mudah-mudahan kita kembali kepada asas hidup kita. Kita kena ada ilmu. Jangan tertipu. Jangan keliru. Hari ini yang jadi masalah bukan orang tak pandai. Orang alim ramai, orang pandai ramai. Tapi takut kita tak perasan kita terkeliru.
Sebab banyak sangat lambatkan maklumat. Sebab tu bagi anda mulakan tadi nombor 1, bagaimana? Tengok balik apa Allah kata. Istiqamah apa dia? Ramadan apa dia? Oh, Allah kata begini. Syahrul Ramadan tu apa? Quran tu kenapa? Dia bukan setakat untuk nak gantung, bukan setakat nak hafal. Bukan setakat buat musabakah. Minta maaf pandangan anda. Kalau setakat buat musabakah, silap-silap Amerika boleh sponsor kita majlis musabakah. Buka Mahat Tafiz. DAP pun boleh sponsor. Tapi cuba nak laksana hukum Allah. Silap-silap kita sama-sama Islam gaduh. Tapi itulah tujuan Quran diturunkan. Untuk dihayati. Apa maksud hayati? Hayati bukan feeling-feeling. Kita ni terlalu main emosi. Sebab tu kita mudah tertipu ke emosi. Sebab melihat, tu cara berita kan. Facebook lah ke benda. Penuh mesti mula sebab mesti ada sayu. Bosan aku tengok. Tapi itulah yang orang makan. Sebab orang Melayu sangat mudah dengan emosi. Bila emosi, lupa agama. Hilang batas, boleh peluk orang apa, emosi. Sebab tu emosi kita biar ada agama. Agama yang pandu logik kita. Agama yang pandu emosi kita. Sebab tu bila sebut apa nama... Tadi kita cakap pasal apa yang tiba-tiba masuk pasal emosi ni? Hayati. Hayati tu bukan, aku menghayati Al-Quran. Tak. Hayatun. Apa maksud hayatun? Hidup. Hidup. Bergerak Al-Quran tu. Hidup dalam masyarakat. Quran, Quran. Jujur, amanah, berintegriti. Itu hidup. Nampak Allah ada. Nampak Nabi ada keliling kita. Islam itu hidup. Sebab Quran itu hidup. Dia bukan sekadar tergantung mati. Tapi hidup. Ayat ini aku pernah dengar. Hari ini ada depan mata aku. Abang aku buat, adik aku buat. Al-Quran itu hidup. Bukannya hukum tu sekadar dalam akta tak dikuatkuasakan atau disalahgunakan. Tak. Dihidupkan. Sebab tu last sebagai penutup kot. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang nampak anak bulan hari itu, maka dia kalangan kamu, maka berpuasa, kata Allah. Kita start puasa itu hari apa? Ingat semua berkira nampak. Itu belum tanya lagi raya bila. Okey. Soalan Nana, kenapa kita start puasa hari Selasa? Sebab nampak anak bulan. Soalan jujur, siapa yang tengok anak bulan itu? Atau siapa nampak anak bulan? Tak ada nampak. Habis tu macam mana boleh puasa? Tak tengok pun. Habis tu macam mana boleh puasa? Keluarlah hisab ru'yah dah bagai. Minta maaf kerana katakan, itulah didikan Ramadan. Kembali kita kepada fitrah apa dia? Kita ni diajar untuk hormat dan percaya kepada pihak yang berautoriti. Itu didikan kita. Kenal ke siapa yang tengok anak bulan? Yang umum? Tengok pun tak diumum masa mana kan? Tapi kita percaya. Itu sifat yang kita diajar. Percaya kepada autoriti. Tapi bila sembahyang ikut SOP ni, ada pula muncul, ni SOP ni teori konspirasi Yahudi ni. Ni Freemason ni, Illuminati, vaksin ni. Ni semua perancangan Yahudi. Nampak tak? Mufti pun kena lanyak. Minta maaf kalau anda takut. Ada masa lagi kan sikit. Anda takut benda ni, minta maaf lah. Dia memang nak mengganggu agama kita. Kenapa? Anda takut agenda ini adalah agenda golongan sosialis dan komunis. Dan ini sedang merebak dengan betul kuat bagi anda. Contoh, apa perkataan yang sangat, ni orang media mesti tahu, perkataan apa yang sangat banyak digunakan menjadi viral? Double standard. Perasan tak? Dan benda tu orang mudah nak makan. Kita pun terasa, alamak double standard lah. Tapi minta maaf anda sebut, anda takut kalau perkataan double standard itu telah dimanipulasi. Sampai benda yang memang kena ada standard. Minta maaf, adakah sama Muslim dengan non-Muslim? Tapi nampak tak? Muncul suara-suara, kenapa nak ada kafir tak kafir? Kenapa ada kafir harbi, kafir zimmi? Kita semua kan manusia. Nampak tak agenda tu? Dia tak nak ada benda tu. Kenapa mesti ada lelaki, ada perempuan? Kan sama je. Dan akan ada perempuan termakan ayat tu. Lah, dunia ni tak adil. Lelaki boleh kahwin 4, perempuan tak boleh. Abang ada niat nak kahwin 4? Awal dah tak ada. Sebab rasa keseorangan dengan perempuan. Cuma nak kata, nampak tak benda tu? Orang perempuan akan rasa, lah tak adil. Sebab dia kata, kenapa kena tak sama? Dan benda ini minta maaf, anda takut dia punya kemuncak apa? Kenapa mesti ada raja? Kenapa mesti ada agung? Ini tak adil. Kenapa mesti ada Melayu? Mesti ada Cina, ada India? Patutnya semua sama. Sampai lupa sejarah. Yang paling anda takut, dia bukan setakat nak kacau istana.
Kemuncaknya, kenapa mesti ada Tuhan? Itu sebenarnya. Bila Tuhan semua betul. Walaupun tak logik. Nampak tak? Akhirnya orang kita pun, alah tak logik lah. Tak boleh ke pusing sikit agama. Akan ada pula nanti guna dalil-dalil untuk menghalalkan benda tu. Ini agenda yang sangat berbahaya. Sebab tu anda percaya, dia bukan sekadar double standard lah apa benda perkataan yang guna. Tak. Agenda tu halus. Yang kerasan tak perasan, akhirnya orang tak hormat polis. Orang tak hormat doktor. Yang ustaz lebih doktor daripada doktor. Yang doktor lebih ustaz daripada ustaz. Habis semua tak percaya. Cuba pilot tengah bawa kapal terbang. Pilot percaya. Tengok dia macam tak ada janggut je. Nampak tak beriman. Pergi. Aku ada janggut, aku jadi pilot. Boleh macam tu? Tak boleh. Kita respect, kita diajar begitu. Itu didikan kita. Tapi jangan silap faham. Bukanlah pula bermaksud yang ada authority tu betul 100%. Contoh, simple mudah. Kita juga diajar. Cuba bayangkan solat. Imam. Kenal tadi sembahyang subuh siapa imam? Kita pun tak kenal. Tapi kita sembahyang masjid kan? Yang muslimat lagi tak nampak. Siapalah. Ke memang tak sembahyang masjid semua kan? Siapa imam? Tak penting. Yang penting subuh 2 rakaat kita follow lah. Itu didikan kita. Yang penting dia subuh 2 rakaat. Jangan 5 rakaat sudahlah. Tapi kalaulah tiba-tiba subuh dia 3 rakaat. Kita jadi apa kat belakang ni? Ikut je lah. Kita taat dan walak. Jangan. Benda salah wajib. Bukan kata kena tegur. Wajib. Sebab benda itu membatalkan solat kita. Kalau diam kita salah. Cuma bila salah, apa kita nak tegur? Imam bodoh. Gitu. Live ni. Atau nak ganas lagi? Undur. Imam undur. Gitu ke kita diajar? Tak. Kita orang Islam diajar sebut apa? Subhanallah. Apa maksud subhanallah? Apa maksud Masya Allah? Tak keluar dah perkataan. Maha suci Allah, Allah tak pernah salah, Allah sentiasa betul. Yang salah imam boleh jadi salah, imam manusia juga. Saya lagi selalu buat salah. So, jom kita betulkan. Tengok, nak tegur pun pakai nama Allah. Bukan pakai nama kita. Hari ni semua orang sibuk nak pakai nama sendiri. Bawa nama Allah, insya-Allah jadi harmoni. Nak tegur pun orang terima. Syekh, bukankah Allah dah sebut macam ni? Nabi sebut macam ni? Lain. Aku rasa ni tak betul lah, outdated, lain. Engkau tak payah jadi. Tak, kita nak kau terus jadi imam. Cuma, yelah, aku sayang kau dan aku sayang agama kita. Kita saling tegur menegur. Aku lagi selalu salah, aku tegur macam biasalah. Itu kehidupan kita. Dan yang inilah benda-benda yang kita nak istiqamah. Tambah baik cara tegur. Bukan hanya dalam solat, bukan hanya bulan Ramadan. Maka, kesimpulannya, nak kenal apa itu selepas Ramadan, tengoklah apa hari pertama selepas Ramadan. Lepas 30 Ramadan dipanggil apa? 1 Syawal. 1 Syawal dipanggil apa? Idul Fitri. Apa maksud Idul Fitri? Balik kampung? Balik ni sensitif. Balik kepada kita merayakan fitrah kita. Apa fitrah kita? Fitrah kita boleh bangun pukul 5 pagi. Tak ada hal. Ni yang kita istiqamah. Cuma masa bulan Ramadan pukul 5 kita cari makan. Bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, pukul 5 kita cari Tuhan. Itu istiqamah. Tak mesti ada makanan. Tak ada Lailatul Qadar. Tak perlu Lailatul Qadar. Aku ada Allah. Ini menegak. Hari ni masih cari-cari. Ada 1000 bulan. Bangun pagi-pagi tengok matahari naik cerah tak cerah. Peringkat melatih. Saya tak kisahlah. Ada FB Live tak ada FB Live. Datang je lah bagi tazkirah. Apa khabar semua. Kan? Ada sampul tak ada sampul. Peduli apa? Allah ada. Tapi bagi orang yang tak faham, dia sempit nampak benda-benda tu. Sebab dia dah terkeliru. Apa tujuan berjuang? Ada jawatan tak jawatan? Pedulikanlah. Kecil hati sana. Itu ke lemah sangat kot. Tahan kuat sikit. Sini takwa. Ni Allah. Akhirnya subuh malulah. Boleh aku sebulan dekat masjid. Takkan tiba-tiba luar Ramadan tak boleh. 1 Syawal dah fail. Sebab malam tu sibuk pakai bercun. Allah sedihnya. Tak kena. Sebab tu benda kita nak kekal. Akhirnya setakat nak lapar, makanan ada. Boleh, tapi halal. Hak aku ni. Tapi aku kesian ke orang, bagi ke orang lain. Akhirnya benda itu kita kekalkan. So, mudah-mudahan itulah yang anda cuba gambarkan. Fitrah ialah kita kembali kepada kita punya kekuatan sebenar yang Allah munculkan. Boleh. Apa contoh kalau tanya sahabat-sahabat? Antara benda yang
Macam biasa tak boleh buat, tapi Ramadan kita boleh buat benda luar biasa. Apa contohnya? Sebagai penutup. Baca Quran, Masya Allah lagi. Bangun malam, Masya Allah lagi. Bagi Anas semua tu okey. Anas ada satu benda yang orang Malaysia pun, satu dunia kot hebat benda ni. Apa dia? Wallahualam, sedekah apa semua tu okey lah. Satu benda, simple je bagi Anas. Kita tiba-tiba bulan Ramadan, rasa luar Ramadan tak berapa nak ada lah. Tapi Ramadan hampir semua rumah ada. Tamar. Tamar ni ada kat Malaysia lahir. Tumbuh kat Malaysia ke? Tak berapa nak boleh makan kot kalau tumbuh kat Malaysia pun. Jarang-jarang sangat lah. Yang kita makan ni cuy, daripada Madinah lah apa semua kan, sampai Palestin, sampai Iran pun makan juga. Nampak tak? Hebat tak hebat? Kenapa kita makan tamar? Masya Allah, sunnah macam tu pun kita cari. Yang tak ada kat Malaysia ni, import. Nampak tak luar biasa kita beli Ramadan? Ini fitrah kita. Benda tak boleh, kita boleh. Cari, import. Sunnah je kot. Tangan Ramadan. Tak ada tamar, tak ada Ramadan. Sebab puasa. Tapi Ustaz, yang ni tamar ni bukan daripada Madinah, daripada mana? Iran. Syiah pun Syiah lah. Kita makan aja. Ke jadi Syiah makan? Tak. Tak berbanding. Tapi nampak tak? Kita kalau benda lain, sensitif. Ni Wahabi lah, ni Yahanana lah. Kenapa? Padahal bantai je, bam tak bam Iran. Tak jadi Syiah pun. Bukan nak promosi Syiah. Tidak, jangan silap faham. Ada nak kata ini fitrah kita. Kita boleh. Tapi kita tak nampak benda tu. So mudah-mudahan nak doakan kita umat Islam bersatu padu. Kita kuat. Kita kembali pada kekuatan kita. Balik kepada iman kepada Allah. Takwa itu yang kita nak cari. Wallahualam, minta maaf lah kalau tidak sepertinya. Sebab anda pun segan yang tengok nama lilis penceramah. Semua level-level power kan. Kita ni tak ada apa Ustaz KL. Minta maaf lah. Sekadarnya saja. Yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang silap kurang, itu kelemahan diri anda sendiri, dan minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.